Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan limpahan kurniaan Allah. Dengan izinnya pada pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dan sama-sama kita dapat berhimpun di rumah Allah untuk sama-sama kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba-Nya. Tanggungjawab untuk kita memenuhi ruang yang ada, nikmat waktu dan nikmat kesihatan kita isi dengan kebaikan dan ibadah serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini seperti mana saya dimaklumkan oleh pihak masjid, dia tak ikut silibus hari ni. Dia tak ikut kitab. Dia tazkirah khusus pada hari ini sebab malam tadi alhamdulillah tuan-tuan direzekikan oleh Allah komitmen dan istiqamah untuk qiyamul lail, dan pada malam ni pihak masjid memohon ataupun meminta kepada saya mencadangkan agar mengadakan satu tazkirah khusus. Tajuk yang bebas saya nak beri tuan-tuan, dan mungkin tajuk yang dimaksudkan maklum di sisi tuan-tuan yang tertera di dalam poster. Dan kesempatan pagi ini ada satu hadis Nabi SAW yang mana hadis yang sangat penting untuk kita ambil tahu sepanjang mana kita hidup dekat dunia ini, dan kita kena ambil cakna. Dan hadis ini satu neraca penting yang Allah dan Rasulnya memberi satu guideline kepada kita bagaimana kita hendak menjalani kehidupan kita, bagaimana kita nak berinteraksi dengan dunia kita, yang mana dunia ini sebagai satu batu loncatan untuk kita ke akhirat. Nak tak nak kita memang melalui dunia ini, tak ada cara lain untuk sampai ke akhirat. Tak ada orang yang hatta bayi yang dilahirkan, dia tak sempat hidup, dia lahir kejap dia meninggal dunia. Yang mati dalam perut pun sama juga, dia merasai kehidupan dunia walaupun dalam perut ibunya. Maksudnya dunia ini adalah perjalanan yang dibawa oleh Nabi SAW sebagai satu jalan untuk kita sampai dekat akhirat. Dan hadis yang kita nak bacakan ni tuan-tuan, satu neraca penting, iaitu bagaimana kita nak memperolehi keberkatan dan bagaimana kita cara nak dapatkan sesuatu perbuatan yang kita lakukan ini melalui jalan yang betul, melalui dunia Allah Subhanahu wa taala ataupun bumi Allah cipta ini. Satu hadis tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan daripada Sa'ad bin Sahal bin Sa'ad, seorang sahabat Nabi namanya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan, dia berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki datang bertemu Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki datang jumpa Nabi. Faqala, lalu dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, dullani amalan idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Dia kata, wahai Rasulullah,
tunjukkan satu aku amalan yang mana kalau aku beramal dengan amalan ini pasti Allah akan mencintaiku dan manusia juga mencintaiku. Soalannya simple, tetapi maknanya soalan simple, tapi seolah-olah dia nak minta sesuatu daripada Nabi, benda yang sangat besar. Dia nak tapau semua sekali, tuan-tuan. Satu amalan, bila aku amalkan, tetapi imbalannya sangat besar. Apa imbalannya? Allah cinta pada aku, Allah sayang kepada aku. Bukan itu saja, tetapi manusia di sekeliling juga menyayangiku dan mencintaiku. Itu diminta. Baik, apa kata Nabi SAW? Nabi bersabda, izhad fid dunya yuhibbaqallah. Nabi kata, bermaksud berzuhudlah kamu dekat dunia ini, nescaya Allah akan mencintai kamu. Dan kedua, izhad ma fi aidin nasi yuhibbakan nas. Dan Nabi SAW sambung lagi, dia kata, hendaklah kamu berzuhud dari apa yang ada dan dimiliki oleh para manusia, maka disitulah manusia akan mencintai kamu. Hadis hasan, yang sanadnya hasan, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah rahimahullahu ta'ala di dalam sunannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui hadis ini, tuan-tuan, apa yang kita dapat ada dua intipati yang diberitahu oleh Nabi SAW, iaitu satu amalan yang kalau kita buat, kita dapat dua cinta, kita dapat dua kasih sayang, iaitu kasih sayang yang dimaksudkan apa? Kasih sayang dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kedua, bukan itu saja, orang keliling kita datang masjid, orang duk sayang dekat kita, orang duk cinta dengan kita, tuan-tuan. Maka ini dua intipati yang kita lakukan. Pertama, disebut oleh Nabi, zuhudlah dekat dunia ni. Berzuhud dari segi sudut maknanya apa? Kita berzuhud dengan dunia, Allah akan mencintai kamu. Kedua, kita zuhud apa yang dimiliki oleh manusia. Maksudnya, apa yang kita miliki, apa yang manusia miliki daripada harta dunia ni, tuan-tuan, kita berzuhud, maka manusia akan mencintai kamu. Bila sebut terjemahan hadis ni dan penjelasan ringkas, saya rasa maknanya masih faham, masih samar, kurang faham lagi. Dia memerlukan satu pencerahan yang lebih jitu dan lebih mantap. Apatah lagi kita nak faham maksud apa sebenar maksud zuhud. Apakah betul-betul zuhud yang diamalkan boleh meraih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala dan boleh mendapatkan cinta manusia. Sebab tu kalau kita balik rumah, kalau cucu kita tanya, anak kita tanya, ustazah kat sekolah ajar zuhud, dia pun blur, tak berapa nak ingat. Mungkin dia tak dengar ustaz tu nak jelaskan, ataupun ustazah dekat sekolah jelaskan. Maka dia pun balik tanya bapa dia, abah, zuhud tu apa? Zuhud tu macam ni lah, abah sibuk, kau tanya mak kau. Bukan dia tak nak jawab, abah bukan tak tahu, abah tahu, tapi abah sibuk, dia kerja nak kena siapkan ni, nak kena balas mesej ni, kau tanya mak kau, padahal dia tak tahu. Dia suruh tanya mak dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam perbahasan mengenai zuhud ni, tuan-tuan, ada banyak sekali penceritaan dan huraian para ulama tentang maksud zuhud. Namun ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, yang mana ada satu hadis Nabi SAW yang mana Nabi sendiri yang menceritakan maksud zuhud itu sendiri. Baik, hadis yang dimaksudkan, tuan-tuan, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Dzar, yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, laisa az-zahadatu fid dunya atau az-zahadatu fid dunya laysat bitahrimil halal. Nabi kata, sesungguhnya zuhud dekat dunia ni bukanlah mengharamkan benda yang halal. Nabi kata bahawa kita hidup dekat dunia ni, tuan-tuan, maksud zuhud tu bukanlah erti kata kita mengharamkan benda yang halal. Ada satu kisah yang disebutkan dalam hadis yang lain. Sebelum kita habiskan hadis ni, kita bawa satu hadis
Apakah yang dimaksudkan oleh Nabi? Zuhud ini bukan menghalalkan benda yang haram. Yang mana ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ada 3 orang lelaki datang jumpa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dia datang jumpa Nabi, dia tanya Sayyidah Aisyah, dia tanya tentang amalan ataupun ibadah Nabi SAW. Apabila Sayyidah Aisyah menceritakan tentang ibadah Nabi, Nabi kalau berdiri malam ataupun Nabi salat malam 11 rakaat, tak banyak, sedikit saja. Ya. Saya pernah cerita pada tuan-tuan, ada Pak Haji datang jumpa saya. Kebetulan kita mengajar satu hadis sebut Nabi solat malam tak lebih 11 rakaat. Lepas tu dia jumpa saya. Ustaz, Nabi solat malam tak sampai 11 rakaat je. Saya kata 11, kadang-kadang 13, tapi biasa 11 rakaat termasuk witir lah. Kata tak banyak. Saya ingat Nabi solat malam ni banyak. Kita dah fikir dah, kita dah faham maksud dia tanya ni. Dia tanya pasal apa? Dia kata dia ingat Nabi solat 11 rakaat ni macam kita setengah jam ni tuan-tuan. Dia ingat kita ni solat 11 jam, 11 rakaat tu tak sampai setengah jam, ataupun paling lama pun 45 minit lah kalau standard kita solat tarawih bila Ramadan dah datang ni tuan-tuan. Saya kata, Tuan Haji, 11 rakaat Nabi bukan macam kita fikirkan, bukan yang macam kita lakukan. 11 rakaat Nabi itu 2 rakaat pertama surah Al-Baqarah, 2 rakaat kedua surah Al-Imran, 2 rakaat ketiga surah An-Nisa. Dia pun tercengah, ya ke Ustaz? Patutlah sedikit ya. Kita 2 rakaat pertama kuliah, lepas tu qul huwallah, lepas tu 2 rakaat kedua pun surah yang sama juga. Tak apalah, janji baca kan. Tak apa. Jadi bila Sayyidah Aisyah atau riwayat lain Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bagaimana sifat ibadah Nabi yang begitu kuat, yang begitu tinggi kadar ibadah Nabi SAW, maka mereka mengatakan, faqalu wa aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kita dibandingkan dengan Nabi? Di manakah kedudukan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya Nabi ini diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu dan akan datang. Maksudnya Nabi adalah sosok tubuh yang Allah jaga. Dosa-dosa terdahulu diampunkan dan dosa-dosa yang akan datang diampunkan. Maksud hadis ni bukanlah Nabi seorang insan yang pelaku dosa. Tidak, Nabi tak buat dosa, Nabi maksum. Tapi dalam erti kata bahasa kiasan yang dibawa, yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi ni maksum. Seolah-olah sebelum ni Nabi tak buat dosa, dan selepas akan datang pun, untuk future pun Nabi tak akan buat dosa. Jadi ketiga-tiga orang sahabat ni berkata, macam mana kita dengan Nabi? Nabi yang maksum, yang tak melakukan dosa macam ni punya ibadah, kita pun kena ibadah lagi kuat macam Nabi SAW. Maka qala ahaduhum amma ana fa inni usalli laila abadan. Seorang mengatakan bahawa kalau macam inilah ibadah Nabi, aku takkan tidur malam. Siang aku bekerja, aku berjaga, malam saja sampai subuh aku takkan tidur, aku akan beribadat saja. Dia fikir macam tu lah. Dia fikir Nabi yang maksum pun bangun 1/3 malam, aku ni yang banyak dosa, aku tak nak tidur malam. Baik. Kedua, yang waqala al-akhar ana asumu dahra wala uftir. Yang seorang lagi dia kata, aku pula siang hari setiap hari aku tidak akan berbuka, akan berpuasa setiap hari. Maksudnya 365 hari tuan-tuan, tak ada satu hari pun dia berbuka, dia nak berpuasa. Maksudnya dia ni rasa hina sangat, tak mampu nak menandingi Nabi SAW yang banyak dosa dirinya itu, maka dia nak berpuasa pada siang hari. Maka yang satu lagi dia kata, ana a'tazilun nisa wal fala atazawwaju abadan. Yang ketiga pula, aku tak nak kahwin. Kahwin ni menyusahkan, bini ni menyusahkan. Bila sembahyang, bila berkahwin ni tak ada masa nak beribadat. Jadi selepas itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan perkara ini sampai ke telinga Nabi SAW. Sampai dekat telinga Nabi SAW, Nabi berkata, antumul ladzi qultum kadza wa kadza.
Nabi bertemu dengan tiga-tiga manusia, sosok tubuh sahabat Nabi ni, berkata, adakah kamu yang berkata begini-begini, tak nak tidur malam, tak nak berbuka pada siang hari, tiap-tiap hari nak berpuasa, tak nak berkahwin dan sebagainya? Ama wallahi inni la akhsyakum wa atqakum. Nabi kata, demi Allah, nak bandingkan antara semua makhluk yang ada dekat dunia ni, akulah manusia yang paling takutkan Allah dan paling bertakwa. Nabi cakap bukan atas dasar sombong, tidak, tapi Nabi cakap atas dasar fakta. Siapa berani cakap ada manusia yang lebih bertakwa daripada Nabi SAW? Tak ada siapa berani nak cakap, tuan-tuan. Memang betul. Nabi kata pada para sahabat, dia kata, akulah manusia yang paling takut pada Allah dan paling takut kepada dan paling bertakwa pada Allah. Walakinnani asumu wa uftir. Aku yang paling bertakwa dan manusia yang paling takutkan Allah, tetapi aku ada masa aku berpuasa dan ada masa aku berbuka puasa. Nabi nak ceritalah, ya, Nabi insan yang paling bertakwa, yang paling takutkan Allah pun ada masa berbuka, bukan tiap-tiap hari nak berpuasa. Macam tu. Maksudnya orang yang paling tinggi martabatnya, yang paling dahsyat, contohlah kan kita kata seseorang yang dia bawa F1, dia bawa kereta laju, menang nombor 1, dia punya grand prize dengan ratusan ribu jutaan dolar USD, dia menang kan, ya, hebat. Siapa lebih hebat daripada dia? Tak ada siapa lebih hebat. Dahsyatlah tu, menang F1, juara tu. Tapi ada masa dia bawa kereta slow juga kan, bawa kereta berhenti kat traffic light, ada masa bawa kereta ikut had laju yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan sebagainya. Sama jugalah, Nabi insan yang paling bertakwa bukanlah sampai Nabi 24 jam beribadat, sampai tak berbuka puasa, Nabi tidak, ya, makan di siang hari. Dan Nabi kata, wa usalli wa arqud. Akulah manusia yang paling bertakwa dan paling tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada masa aku tidur juga, tak adalah tiap malam, sepanjang malam aku beribadah saja. Dan Nabi kata, wa atazawwaj, aku juga bertakwa, aku juga kuat beribadah, tetapi aku juga berkahwin dengan wanita. Dan Nabi SAW sebut, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sesiapa yang membenci sunnahku, dia bukanlah dalam kalangan umatku. Nabi marah, tuan-tuan. Itulah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Zuhud di sini bukanlah bermakna mengharamkan benda yang halal atas dasar untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah faham kadang-kadang kelompok-kelompok tasawuf, kelompok-kelompok sufi yang keterlaluan. Sampai satu tahap dia seolah-olah nak menjadikan diri sebagai pendeta. Pendeta Nasrani, ya, yang kalau kita lihat Katolik ni yang tak berkahwin, ya, menahan diri daripada berkahwin ataupun memenuhi tuntutan fitrah mereka, tuan-tuan. Tuan-tuan rasa, saya rasa tuan-tuan haji semua tahulah, kalau buka berita ataupun buka news dekat luar negara ni, berapa ramai padri yang tertangkap, berapa ramai sister yang tertangkap, dia buat kerja di belakang tabir. Yalah, ini hakikat manusia yang cuba menolak fitrah manusia. Manusia yang cuba menolak apa yang telah ditetapkan dalam sunnatullah. Manusia ni tak boleh lagi, kita ni ada nafsu, kita ni bukan malaikat. Maka sebab itulah kita perlu mengikuti hawa nafsu. Maksudnya perlulah kita lihat dari segi sudut keperluan syahwat kita. Jadi bila orang tanya kahwin pasal apa, kahwin ni sebab tuntutan kita, tuntutan syahwat kita. Ada pula marah, dia kata, kahwin ni nak ikut nafsu, kahwin ni jangan ikut nafsu lah, kahwin ni kerana Allah Subhanahu wa taala. Saya kata, apa salahnya kahwin ikut nafsu? Memang nafsu lah pun, ya. Antara sebabnya ialah kita tak nafikan perkahwinan ini bukan nafsu semata-mata. Dia sebab ketenangan, ya, hidup bersama, susah senang. Itu antara faktor. Dan tuntutan memenuhi fitrah nafsu itu pun salah satu target ataupun objektif perkahwinan. Jadi bila kita kata perkahwinan itu untuk memenuhi tuntutan nafsu, itu tak salah. Kenapa nak marah-marah, tuan-tuan? Nafsu itu memang dah Allah tentukan. Binatang pun ada nafsu. Kalau malaikat tengok tak berkahwin, pasal apa? Sebab kejadian Allah. Allah jadikan malaikat ni memang tak ada nafsu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama.
Nabi SAW sebut zuhud dekat dunia ni bukanlah menghalalkan benda yang haram. Maksudnya kalau kita nak tinggalkan benda yang haram atas dasar kita nak beribadah, kita ambil macam contoh, Allah menghalalkan tidur pada waktu malam untuk kita berehat. Kita mengharamkan diri kita tidur, tak ada berehat langsung. Ini keterlaluan. Ya, Allah menghalalkan perkahwinan sedang kita memerlukan perkahwinan. Maka kita pun mengharamkan. Ini juga keterlaluan atas nama ibadah. Maksudnya ada benda yang perlu kita ambil pada sesuatu sesuai pada tempatnya. Abu Dzar datang bertemu Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, dia risau, ya, dia perhatikan hidup dia daripada pagi sampai ke petang. Dia kata, macam mana aku hidup dekat dunia ni, aku tak banyak masa untuk beribadah. Ada masa aku dengan isteri aku, ada masa aku dengan anak aku, ada masa aku dengan jiran aku, ada masa aku main-main dengan anak saudara aku dan sebagainya, ada masa aku dengan kuda aku, dengan unta aku. Dia kata, macam mana hidup kita ni Rasulullah, tak banyak beribadah, tak banyak untuk kita lakukan perkara yang mentaati perintah Allah ataupun menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kata, ya Abu Dzar, sa'atan. Nabi kata, hidup dekat dunia ni tak boleh kita nak semua waktu kita beribadah. Ada sa'atan, ada waktu untuk kita dengan dunia kita, ada waktu untuk kita beribadah, ada waktu untuk family, ada waktu untuk, hatta kalau kita dekat kandang kuda, kita dengan kuda kita. Itu satu keperluan, satu benda yang tidak boleh dielakkan. Bukanlah hidup dekat dunia ni 24 jam dengan ibadah saja. Ada satu kisah seorang sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia ni dikahwinkan oleh bapanya, namanya Amr bin Al-As. Amr bin Al-As ni tuan-tuan, iaitu panglima perang yang sangat hebat. Kalau kita tengok dekat negeri Mesir ni, negeri yang besar, yang adanya Universiti Al-Azhar, siapa yang membuka dan menawan kota Mesir ni tuan-tuan? Amr bin Al-As. Dia ada anak namanya Abdullah bin Al-As. Satu hari dia kahwinkan anaknya Abdullah ini dengan seorang perempuan. Jadi lepas berkahwin, dia pun datang ziarah anak dan menantu dia. Dia masuk, dia dapati bahawa menantu dia buka pintu. Lepas tu dia tanya menantunya, macam mana dengan suami kau? Adakah kau hidup bahagia dan sebagainya? Maka kata menantu dia, sesungguhnya suamiku seorang yang sangat baik, kaki ibadah, menghormati aku, tetapi dia ni jenis hanya beribadah, katil pun dia tak kenal. Maksudnya sepanjang dia kahwin tu, dia tak campuri isteri dia, dia buat tak tahu, hanya nak beribadah saja. Amr bin Al-As ni, bapa ni, yang dia penat-penatkan kahwin dengan seorang wanita yang salih, tiba-tiba anaknya memang tak jalankan tanggungjawab untuk melunaskan tanggungjawab sebagai suami. Dia pun datang, dia masuk bilik, dia marah anak dia. Ya, aku kahwinkan kau dengan perempuan ni bukan untuk dibiarkan. Aku kahwinkan kau dengan perempuan ni bukan untuk dibiarkan seorang-seorang, untuk tidak dilayani. Dia tarik anaknya, bawa jumpa Nabi SAW, dan Nabi tegur dia. Ya, Nabi tegurlah benda yang sama juga. Aku ni pun sembahyang, aku ni pun berkahwin, aku ni pun berpuasa, tapi ada masa aku berbuka puasa. Contoh dalam hadis ketika mana Sayyidah Aisyah meriwayatkan bagaimana puasa di bulan Syaban. Sayyidah Aisyah mengatakan, aku melihat Nabi berpuasa di bulan Syaban seolah-olah kami nampak Nabi tak berbuka pada bulan Syaban. Maksudnya sebulan penuh Nabi puasa. Ya. Dan ada kala dia kata kami juga mendapati Nabi tidak berpuasa di bulan Syaban seolah-olah Nabi tak puasa langsung. Ada kalanya Nabi berpuasa Syaban penuh ataupun kebanyakan hari, dan ada kalanya Nabi tak puasa langsung bulan Syaban. Macam itulah. Maksudnya bukanlah kriteria kalau kita nak beribadat tu 24 jam beribadat sampai kita tidak menunaikan tuntutan dunia kita. Dan itu yang pertama Nabi kata, bukanlah yang disebut sebagai zuhud itu menghalalkan benda yang, mengharamkan benda yang halal. Berpada-pada dunia kita perlu ambil dan kita perlu laksanakan dan kita perlu tunaikan hak-haknya. Kedua, Nabi SAW sebut wala idha'atil mal. Bukanlah zuhud ini menghilangkan ataupun memusnahkan harta. Ada orang ni tuan-tuan, dia nak zuhud, dia musnahkan harta dia tak naklah aku harta ni, aku tak mainlah harta-harta ni.
aku nak miskin saja, asalnya kaya, dia bagi semua duit nak duduk dalam kemiskinan. Nabi kata wala idha'atil mal. Jadi bila sebut tentang hadis ni tuan-tuan, Nabi kata terbuktilah zuhud ni bukan miskin, tak semestinya miskin. Zuhud ni, kata Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala, boleh jadi engkau miskin, engkau zuhud, dan boleh jadi engkau kaya, engkau adalah zuhud. Maksudnya orang kaya pun boleh jadi zuhud. Sebab itu Nabi kata wala idha'atil mal. Zuhud itu bukan menghilangkan dunia ataupun menghilangkan harta ataupun memusnahkan harta. Kita tak disimpan untuk kita dan anak-anak kita tuan-tuan. Ya, kita lihat macam zaman dulu tahun 90-an 80-an bagaimana fenomena yang berlaku dekat negara kita ni tuan-tuan. Kes Al-Arqam. Kes Al-Arqam ni tuan-tuan, dia berjaya tarik golongan-golongan profesional, peniaga yang duit kaya, yang banyak duit. Saya ada kenal dengan seorang hakim, bekas hakim magistrat di mahkamah, ya. Dia ni pangkat besar lah tuan-tuan, boleh tahan lah dia hakim, ya, masuk mahkamah, berkelulusan tinggi, LLB, ya, ada master dalam bidang undang-undang, tapi dia terpengaruh. Dia terpengaruh dan dia pernah menjadi ahli arkam. So dia masuk arkam tu atas nama konon untuk perjuangan dakwah dan zuhud. Dia buang pangkatnya, letak jawatan sebagai penjawat awam, ya, harta-harta semua diinfakkan. Dia yang zuhud, tapi Abu Ya dia tak zuhud dah. Abu Ya ada kereta besar, rumah besar dan semuanya, ya. Jadi kata itulah ustaz, dia kata dia pun ada karang satu buku, saya pun lupa nama sebenarnya, saya ada buku tu, dia hadiahkan saya, dan buku tu laku jugalah, kisah bagaimana lebih kurang tajuknya Tersungkur di Hadapan Pintu Syurga. Menarik buku tu, dikisahkan bagaimana dia terpengaruh dengan Al-Arqam, bagaimana dia meninggalkan ajaran Al-Arqam yang sesat ini, ya. Macam-macam lah yang dakwaan Imam Mahdi, pemuda Bani Tamim, pembantu Al-Mahdi, perjuangan yang tidak ada daya dan kuasa yang sebenar, tidak ada berlandaskan jalan yang betul, hanya fikiran dan khayalan semata-mata. Lepas tu gunakan nama agama, ya, meraih kekayaan daripada anak-anak, pengikut-pengikut dan sebagainya. Maka inilah kita kata orang yang menghilangkan harta dan membuangkan harta. Sedangkan kalau kita lihat ramainya para sahabat yang kaya-kaya ni tuan-tuan, yang banyak duit, tetapi tidaklah sampai mereka membuangkan harta untuk jadi zuhud. Ya, kalau contoh kita lihat je bagaimana Sayyidina Uthman ketika mana peperangan Tabuk, umat Islam dia tak ada pembendaraan harta nak tampung perbelanjaan pergi perang. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman, dia sedekahkan 100 ekor unta yang dia ada untuk perbelanjaan. Dan Nabi SAW sebut ma darra Uthman ba'da adha. Maksudnya selepas ini Uthman tidak dimudaratkan oleh apa-apa dengan siksaan api neraka. Maksudnya sumbangan yang begitu besar dihulurkan oleh Sayyidina Uthman untuk perbelanjaan peperangan Tabuk itu, maka Allah menjamin Sayyidina Uthman ini tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu zuhud. Bayangkan kalau zuhud semua jadi miskin belaka, siapa nak bayar zakat, siapa nak bayar sedekah? Bagaimana kalau kita lihat, ya, para sahabat yang menjadi idola dalam bidang perniagaan, kaya. Siapa tuan-tuan? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang paling kaya. Ketika mana dia balik daripada Syam, yang mana dia balik dengan 100 ekor unta dan seisinya. Dia bawa balik unta, atas unta tu seisinya penuh dengan hasil dan keuntungan barang dagangannya dekat Syam, berniaga. Bayangkan 100 ekor unta masuk ke Madinah dan beratus-ratus pekerja yang ikut ketika itu. Dan bila dia masuk dekat bumi Madinah ni tuan-tuan, dia bukan simpan unta tu, bukan dia simpan harta-harta aja, tetapi dia ambil dia punya harta tu dan dia sedekahkan kepada seluruh fakir miskin yang berada di Madinah, di luar Madinah. Nampak tu dia punya dahsyat tu, ya. Jadi kaya, cari duit, berusaha cari duit, tetapi duit itu bukan untuk dihilangkan ataupun atas nama zuhud tinggalkan harta, tidak, tetapi digunakan duit itu, kekayaan, ya, skill perniagaannya itu
untuk manfaat orang lain, sedekah atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Nabi kata zuhud itu bukanlah menghilangkan harta, tetapi dari segi sudut makna yang lain, Nabi kata innamaz zahadatu fid dunya an takuna bima fi yadillahi aw thaka mimma fi yadik. Dan Nabi kata sesungguhnya zuhud itu, apakah zuhud itu? Tadi Nabi kata zuhud bukanlah mengharamkan benda yang halal dan bukan juga menghilangkan harta, tetapi zuhud sebenar Nabi kata iaitu hendaklah kamu menjadikan kuasa Allah, rezeki Allah, apa yang berada di tangan Allah lebih dipercayai berbanding apa yang ada di tangan kamu. Maksudnya kita hidup dekat dunia, kita ada harta, ada gaji, ada duit, ya. Ada beberapa jenis manusia. Harta ni dia memang sangat sayang dengan harta dia. Bila dia tengok akaun makin berkurangan, dia dah rasa lain macam dah. Dia rasa resah, gundah gulana tuan-tuan. Akaun makin berkurangan, dia dah, kalau tak diisi tu, tak ditambah lagi tu, dia rasa risau. Dia dah mula dah. Ini. Tetapi Nabi kata kalau orang zuhud, harta yang dia ada ni tidak menjamin kehidupan dia. Yang mana Nabi kata antakuna bima fi yadillah, iaitu menjadikan apa yang berada di tangan Allah, iaitu kekuasaan Allah, lebih dipercayai daripada apa yang dia ada. Maksudnya hidup dekat dunia ni, dia merasakan kuasa Allah lah yang menentukan segalanya, rezeki Allah lah yang menentukan segalanya. Sebab itu apabila Al-Imam Al-Hasan Al-Basri apabila ditanya, wahai Imam, kenapa engkau boleh hidup zuhud, orang keliling kau yang sebaya dengan kau dah ada rumah besar, dah ada duit banyak dan sebagainya, kenapa engkau tak pernah rasa iri hati? Dia kata, macam mana aku nak rasa iri hati sedangkan Allah dah tentukan rezeki ke atas kita semua, masing-masing ada rezeki. Buat apa kita nak jeris? Buat apa kita nak ambil pusing? Buat apa kita nak rasa dengki? Buat apa kita nak rasa gundah gulana kita tak ada harta? Semua ada rezeki, usaha sajalah. Dia kata, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang kehidupan yang berjalan, yang merangkak di muka bumi ini, melainkan adalah rezeki Allah Subhanahu wa taala telah ditetapkan ke atas mereka. Macam pepatah Melayu lah, ulat dalam batu pun boleh hidup, apatah lagi kita ni tuan-tuan. Lagilah kalau kita tengok bagaimana peluang rezeki yang ada ni punyalah banyak. Saya tertarik ni tuan-tuan, bagaimana orang luar yang datang dia boleh berjaya, yang datang dekat negara kita ni, ya. Bangladesh lah tuan-tuan, ada yang dia buka kedai, ada jumpa Bangladesh buka kedai tayar, ya. Kita orang Melayu pun tak ramai buka kedai tayar, ada orang Bangladesh buka kedai tayar, kaya, bagus, alhamdulillah, baik, sedekah dekat masjid dan sebagainya. Kalau dekat Ampang tu, dekat mana tu, buka kedai sayur, buka kedai runcit. Yang bagus di Bangladesh ni tuan-tuan, dia buka kedai yang support orang-orang dia juga tuan-tuan, nampak tak? Tapi orang Melayu ni tuan-tuan, bila kita buka kedai, dok kena dengki orang kita sendiri. Itu masalah dia. Orang kita buka kedai, buka bisnes, siapa yang dengki? Orang kita. Bangladesh buka kedai, siapa yang support? Orang dia juga. Myanmar buka kedai, siapa yang support kedai dia? Orang Myanmar juga. Nampak? Itu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kalau kita lihat dari segi sudut, ya, macam mana Abdul Rahman bin Auf, itu tadilah bagaimana dia boleh adaptasi harta yang begitu banyak. Kalau kenalah kat kita tuan-tuan, harta 100 ekor yang penuh emas dan perak, makin sayang tu, makin sayang, makin kita nak simpan. Sebab itu dalam hadis Nabi kata, kalaulah anak Adam ini ada 2 lembah yang dipenuhi dengan emas dan perak, agak-agak cukup tak? Ya, kalaulah kita ada emas dan perak sebanyak 2 lembah. Lembah ni besar tuan-tuan, lembah ni antara 2 bukit, sepanjang lembah tu penuh emas dan perak. Agak-agak cukup dah ni, tak nak lagi dah, inilah cukup dah. Tak, Nabi kata labtagha thalithan, pasti dia nakkan lembah yang ketiga penuh dengan isi emas dan perak. Dan Nabi kata manusia tidak akan berpuas hati dengan 2-3 lembah itu, dia nakkan 5, 6, 7, 8, sehinggalah anak tekak dia dipenuhi dengan tanah. Maksudnya dah mati. Dah matilah baru dia stop. Selagi mana tak mati, selagi mana tak nazak, selagi itulah dia nak banyak lagi, nak banyak lagi, nak banyak lagi.
Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, orang yang tidak zuhud. Kerana apa? Sebab terlalu yakinkan harta itu lebih daripada segala-galanya. Kalau tak ada harta, dia tak boleh nak hidup. Kalau tak ada harta, aku tak jamin untuk aku hidup. Dalam hadis bagaimana Nabi SAW menceritakan tentang bahawa hamba-hamba Allah ni jangan risau dengan rezeki Allah. Lihat burung ni, Nabi datangkan perumpamaan, dia dapat makan, pergi balik dan balik makan, besok cari lagi makan. Burung ni tuan-tuan, dia bukan macam kita. Kita ni alhamdulillah hujung bulan dapat gaji, dapat pencen, cukup untuk sebulan. Burung ni dia bukan macam kita. Dia makanan dia dapat, itulah makanan untuk hari tu. Besok cari lain, belum tentu ada. Kita hari ni je makan, besok ada lagi, simpanan ada. Kita jadi beli stok pergi Tesco ke apa, beli sebulan punya, penuh tray tu. Tak cukup tray, bawa lagi 2 troli tu bawa, penuh. Burung tak ada. Tapi Allah dan Nabi SAW nak tunjukkan konsep tawakal burung ni. Burung tak reti, yang jadi ambil banyak-banyak, simpan, tak ada macam kita ni. Tapi burung hari ni makan, hari ni lah, besok tawakal cari lain. Adalah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep dalam hadis, dalam kitab Riyadhus Salihin ada disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi bila kita tengok Abdul Rahman bin Auf, konsepnya dia balik berniaga, dia boleh sedekahkan 100 ekor unta dan seisinya. Ya, sebab apa? Sebab dia yakin dengan Allah, dia yakin dengan kuasa Allah. Setakat harta ni tak menjamin. Yang menjamin kuasa Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu dia sedekah. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW sebut, ma naqasat sadaqatun min malin. Nabi kata sesungguhnya sedekah ini sama sekali tidak akan mengurangkan harta kita. Secara fizikal dia, kita sedekah hari ni edaran tabung untuk mangsa gempa bumi dekat Turki dan Syria. Oh, dia sebarkan, dia buka, okey bagi tuan-tuan, kita tengok, alamak, bagi 500, kuranglah 500, alamak. Memang fizikal, secara fizikal dia memang nampak, tapi keberkatan tak pernah berkurangan. insya-Allah ada ganti tuan-tuan. Nabi berjanji, ma naqasat sadaqatun min malin. Sama sekali sedekah tidak akan mengurangkan harta. Nampak pada fizikalnya berkurangan, lihatlah in the future macam mana. Sebab itu kalau kita tengok Abdul Rahman bin Auf dalam kitab Usudul Ghabah, tak silap saya, ya, kisah bagaimana riwayat para sahabat diriwayatkan ketika Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu meninggal dunia. Ketika itu ada beberapa orang dia nampak anak sulung dia dengan adik-beradik yang lain. Abdul Rahman ni ada beberapa orang isteri dan anak ramai. Anak dia berpuluh-puluh orang tuan-tuan. Isteri 3-4 orang lah, style orang dulu kan. Dan dia kaya. Walaupun dia balik, dia memang kaki sedekah, balik berniaga di Syam, dia sedekahkan 100 ekor unta dan seisi je. Tetapi dalam masa yang sama, bila dia meninggal dunia, riwayat menunjukkan ketika dia meninggal dunia, anak dia yang sulung tu pegang pahat dan pegang besi yang tajam tu lah, macam paku tu, dia pecahkan emasnya lebih kurang besar macam meja lah ni tuan-tuan, besar ataupun kecil sikit. Emas yang batu besar ni, batu besar yang tingginya lebih 1 kaki, duk pecah-pecahkan, nak dibagikan secara faraid pada mak dia, mak tiri dia, adik-beradik dan semua sekali dibagikan. Bayangkan, yang sedekah berjuta-juta, beratus-ratus ekor unta, bersiling-siling dirham dan dinar, tetapi Allah tak mengurangkan. Lagi banyak harta dia, lagi banyak kekayaan yang Allah berikan kepadanya. Jadilah ini sikap zuhud tuan-tuan. Kalau boleh kita kata, macam mana orang kaya boleh jadi zuhud? Orang kaya boleh jadi zuhud sebab dia tak meletakkan harta di dalam hatinya, hanya meletakkan harta pada tangannya. Yang di hatinya hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. So bila hati ni tak ada harta, ada tapi harta ni sebagai satu batu loncatan untuk mendapat kasih sayang Allah. Harta ini sebagai batu loncatan untuk mendapat ganjaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu bila harta tidak ada dalam hati hanya Allah, itu yang sedekah tu, sedekah. Tak berkira tu, tak sayang duit. Ya, tapi ialah dalam erti kata bijak juga berbelanja. Maksudnya untuk anak isteri, untuk keperluan dan sebagainya, untuk simpanannya memang ada benda macam tu. Dalam konsep simpanan, nak bagi anak kita mewarisi harta kita pun ada. Ya, bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad ketika mana dia sakit tenat, dia rasa macam dia nak meninggal lah.
Hadis ini disebut dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika Sa'ad dia dah sakit tenat, dia terasa macam nak meninggal. Dia kata takut-takut, mana tahu umur aku tak panjang. Maka dia kata pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, aku nak wasiatkan seluruh harta aku kepada orang fakir miskin. Ya, Nabi kata tak boleh. Dia kata okeylah, kalau tak boleh 1/2. Nabi kata tak boleh. Kata okeylah, kalau tak boleh 1/3. Nabi kata Ath-thuluthu kathir. Nabi kata 1/3 boleh. Maksudnya kita ada banyak harta, kalau harta tu tak nak tinggalkan dengan anak dan isteri kita, Nabi kata tak boleh, tak bagus. Kena ada simpan untuk anak dan isteri kita. Kalau nak wasiat pun tak boleh lebih 1/3. Dan Nabi kata 1/3 tu pun dah banyak dah tuan-tuan. Kalau boleh kurangkan lagi, 1/4 ke 1/5 ke lagi bagus. Banyakkan warisan dan wasiat ataupun faraid untuk anak-anak dan isteri. Nabi kata sesungguhnya engkau meninggalkan anak dan isteri kamu dalam keadaan mereka mencukupi, tidak meminta-minta pada manusia, dalam keadaan miskin, itu lebih baik dan itu lebih disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi kata, sistem takaful lah tuan-tuan, simpan duit untuk anak future. Maksudnya kita tinggalkan harta untuk anak isteri kita, keperluan mereka setelah kita mati, supaya bila kita mati nanti mereka tak meminta-minta, tak minta zakat, bahkan mereka bayar zakat. Nabi kata inilah yang lebih baik dan lebih disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ni menunjukkan konsep untuk simpanan untuk anak dan isteri kita pun perlu juga. Maksudnya pengurusan harta. Ada harta yang kita sedekah, jangan terlalu kedekut. Ada harta yang kita simpan untuk keperluan kita, untuk anak isteri kita, dan untuk kita kadang-kadang kita nak hilangkan stres, pergi berjalan, pergi umrah dan sebagainya. Itu satu keperluan. Nabi kata sa'atan, ada masa untuk dunia kita dan ada masa untuk akhirat kita. Ya. Jadi itu yang disebutkan. Jadi lebih percaya kuasa Allah berbanding hartanya, maka wujudlah insan-insan seperti Abdul Rahman bin Auf yang tidak meletakkan harta di dunia, meletakkan harta di dalam hatinya. Baik, kemudian Nabi SAW, wa antakuna fi thawabil musibati idza anta usibta biha arghaba fiha law annaha baqiyat laka. Nabi kata sesungguhnya zuhud itu menjadikan pahala musibah lebih diharapkan berbanding lebih disayangi dan lebih diharapkan. Maksudnya apabila seseorang itu ditimpa musibah, apabila seseorang itu ditimpa cubaan, contoh sakit tuan-tuan, ataupun seseorang itu berniaga dirundung kerugian perniagaan, itu musibah. Nabi kata kalau yang zuhud, orang betul-betul zuhud, dia fikirkan apa? Setiap musibah yang datang kepadanya, dia mengharapkan ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau orang tak zuhud macam mana? Kalau orang tak zuhud ni tuan-tuan, bila ditipu musibah, hai bilalah nak selesai masalah ni. Ya. Yang tak zuhud ni dia fikir untuk diri dia. Dia fikir untuk dunia dia. Siapalah nak tolong aku ni. Itu fitrah, itu fitrah, itu biasa. Bukan benda salah pun. Kalau sakit, bilalah nak sembuh ni. Nampak? Itu biasa, tak salah pun. Saya kalau sakit, ya Allah, bilalah nak sembuh, itu biasa. Tapi kalau orang yang betul-betul zuhud ni tuan-tuan, sembuh tak sembuh itu belakang cerita. Dia kata yang penting alhamdulillah Allah bagi aku musibah, sebab Allah nak bagi ganjaran, Allah nak bagi pahala. Hadis ini menunjukkan setiap musibah yang datang menimpa kita ni tuan-tuan adalah sebagai satu bukti kita dapat ganjaran, dengan syarat kita kena sabar. Ya, maksudnya hadis ni kata musibah yang datang kita bersabar, kita redha, kita dapat ganjaran daripada Allah. Tapi orang zuhud dia lebih fikirkan ganjaran berbanding penyelesaian masalah. Ini yang susah ni tuan-tuan. Hatta ustaz yang berceramah pun susah nak buat. Ustaz kena timbul musibah pun dia pun dah stres, dia pun Allah bila nak selesai. Tapi kalau orang betul-betul zuhud, ahli ibadah yang betul-betul meletakkan dunia tidak pada hatinya, dia fikir alhamdulillah musibah ni datang dapatlah pahala. Dan begitu juga musibah selain daripada diganjari pahala, dalam satu hadis Nabi SAW, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin
wala huznin wala adha wala ghammin illa kaffarallahu biha khatayahu. Dalam hadis Nabi SAW sebut dalam riwayat Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah, Nabi SAW sabda, tidaklah seseorang Muslim itu ditimpa musibah daripada kepayahan, kesusahan, kesakitan, Nabi kata, ya, dan rasa belenggu, rasa sedih, rasa susah, ya, begitu juga gangguan, dan begitu juga rasa risau, apa-apa saja dugaan dan ujian yang menimpa padanya. Nabi kata hatta syaukati yushakuha, meskipun duri yang mengena pada kakinya, dia pijak duri kan, dia pijak duri, oh sakit. Atau kita balik rumah, kita tersepak dinding, oh sakit di ibu jari ni tuan-tuan, dia punya sakit lain macam, tersepak bucu meja tu, oh sakit. Nabi kata itu semua tu, kesedihan, kesakitan, belenggu, rasa sedih, macam-macam lah ujian yang Allah bagi. Hatta kalau terpijak duri sekalipun, Nabi kata illa kafarallahu biha khataya, melainkan Allah mengampunkan dosa-dosanya. Oh, nampak tak? Jadi ini motivasi lah tuan-tuan. Tipe musibah, terpijak duri, oh sakitnya, alhamdulillah, Allah nak ampunkan dosa aku, Allah nak naikkan martabatku, Allah nak bagi aku pahala. Itu zuhud. Apabila kita dapat tanamkan konsep ni tuan-tuan, alhamdulillah. Dan Nabi kata lau annaha baqiyat laka, walaupun musibah yang ditimpa ini berterusan, tak putus-putus, bahkan ikut pendirian ataupun jangkaan doktor, tak bakal sembuh. Tapi kalau orang betul-betul zuhud, walaupun dia ni cacat selama-lamanya, dia tak kisah, yang penting dia mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tahap yang paling susah lah tuan-tuan, ya. Paling tahap kesabaran, bagaimana kesakitan yang dihadapi oleh Nabi Ayyub alaihi salam. Sakit, walaupun dalam keadaan tubuh badannya rosak, sakit, macam-macam sakit lah menurut riwayat, tetapi dia berharapkan doa daripada Allah, mengharapkan balasan daripada Allah, dan mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah tuan-tuan, bila nak cerita tentang zuhud ni, itulah banyak. Nabi kata amalan yang boleh meraih cinta Allah dan meraih cinta manusia itu zuhud. Nabi kata berzuhudlah dekat dunia ini, nescaya Allah akan mencintai kamu. Macam mana nak zuhud? Iaitu kita jadikan dunia ini bukanlah matlamat kita, menjadikan dunia ini adalah adalah batu loncatan untuk kita sampai dan berjaya dekat akhirat. Ibnu Mas'ud datang ziarah Nabi, dia tengok Nabi berbaring di atas satu tikar yang diperbuat daripada pelepah tamar, kasar. Ya, bila Ibnu Mas'ud masuk, Nabi pun bangun daripada baringnya, dan dia nampak dekat tangan Nabi, lengan Nabi ni berbekas-bekas. Maksudnya macam parut lah, macam kita, benda yang macam mana saya nak kata bahasa kita apa tu. Dia tengok sedih, dia kata, wahai Rasulullah, kenapa kau tidur atas tikar yang kasar ni? Dia kata, sebelum aku nak jumpa engkau, bagi aku balik rumah dulu, aku nak ambil kain cadar yang lebih selesa untuk engkau tidur. Maka Nabi kata, tak payah Ibn Mas'ud, tak payah, ini pun okey dah. Mali walid dunia, siapalah aku dengan dunia ini, ya. Dunia ni Nabi kata seumpama orang yang bermusafir duduk di bawah pohonan untuk berteduh. Orang musafir panas tengah hari, dekat musim panas, dekat padang pasir, tiba-tiba nampak pohon yang rindang, dia pun duduk dekat bawah pokok itu untuk berehat dan berteduh, makan minum, hilang penat, hilang panas, dia pun menyambung perjalanannya. Itulah dunia. Dunia itu seumpama pohonan yang rindang, kita duduk sementara saja untuk cari tenaga, untuk hilangkan penat, untuk ambil keperluan. Hakiki kita adalah nak balik ke rumah kita tuan-tuan. Rumah hakiki kita adalah akhirat. Kalau ini dapat kita lakukan, dunia tak diletak dalam hati, insya-Allah Allah akan mencintai kita. So zuhud banyak-banyak. Macam mana kita nak buang dunia dalam hati? Jangan terlalu cintakan harta. Macam mana nak buang sikap cintakan harta? Lawan diri, paksa diri untuk banyak bersedekah. Ini kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Cara nak buang dunia ini, tidak terlalu cinta dengan dunia ni, banyak bersedekah. Pantang nampak tabung, sedekah. Pantang nampak tabung, sedekah. Buka internet, donation, pantang buat transfer.
Sampai tabung pun segan nak jumpa dia dah. Pantang jumpa tabung. Mana-mana tabung dia sedekah. Itu salah satu cara nak buang keduniaan dalam dunia kita. InsyaAllah Allah akan cintai kita. Dan Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, izhad fima fi aidin nas yuhibbakan nas, dan berzuhudlah apa yang ada pada tangan manusia, manusia akan mencintai kamu. Kalau kita tolong orang dengan harta kita, kita tidak terlalu mengejarkan harta. Ni kadang-kadang bila kita dah berusia pun orang menyampah dengan kita. Pasal apa? Dok gila pangkat, dok gila harta. Dah tua pun bergaduh dengan menantu. Saya dapat WhatsApp ni tuan-tuan. Wallahu alam, saya dengar daripada suami dia meninggal dunia. Ya. Ini kes yang ketiga. Pertama kes kenalan isteri saya pun sama juga. Suami dia meninggal dunia aksiden. Pak mertua, mak mertua dok galik, dok nak apa, suruh jual rumah nakkan bahagian dia. Bayangkan, tak terfikir ke menantu dengan cucu yang 3 kecil-kecil tu jual rumah nak duduk mana, kena sewa. Kenapa nak sampai kena jual rumah? Yalah, kita tahu ada hak faraid 1/6. Mungkin menantu boleh usahakan, bagilah masa, betul tak? Bagilah masa, takkan baru meninggal terus nak kena jual, nak bagi, nakkan dapat 1/6. Yalah, itu hak saya. Betul lah hak kamu, tapi bertimbang rasa lah, kan? Tak perlu sampai jual rumah. Mungkin kena cari duit ke, si menantu dah stabil, dah ada kerja dan sebagainya, buat pinjaman bank. Harga rumah semasa tu 1/6 untuk mak mertua, 1/6. Okey, tak apa, fine. Ini duk bergaduh sampai begitu begini, dia pun pening kepala. Dia kata macam inilah. Saya kenalkan kawan saya, lawyer mahkamah syariah, settlekan. Habis settle, alhamdulillah. Macam-macam. Ini pun sama juga, dia kata pak mertua duk tuntut harta suami dia, Saya bukan tak nak bagi ustaz, dia baru meninggal dunia, saya ni lah kerja. Yalah, dia memang kerja jugalah, gaji berapa je, guru kafah. Jadi pelik. Jadi dia nampak menyampah. Datuk bangka pun menyampah dah. Sebab apa? Tak ada zuhud, nak kejar harta sampai duk tuntut. Orang yang dalam desperate pun duk tuntut juga. Orang jadi menyampah. Cuba kalau jadi mak mertua, pak mertua yang baik, alhamdulillah, tak apalah, abah ni tak nak lah, yang penting kau dengan anak-anak hidup. Ya, abah pun dah tak ada anak, meninggal lah, tinggal kau dengan cucu lah, ini yang pengganti. Duduklah, tak apalah, bagian abah tu bagilah dekat anak-anak kau. Ini menyebabkan orang cinta kat kita ni tuan-tuan, sebab zuhud. Nyampah pasal apa? Duk kerja bergaduh, dah umur 60 tahun bergaduh harta, adik-beradik menyampah, orang tengok. Ni lah sebab tak ada zuhud. Jadi pasal orang benci dengan saya sebab kau tak zuhud. Duk kerja harta, perlu harta tu, tapi dengan tuntutan cara yang sesuai, bukan cara ganas, cara yang nampak kita ni tamak, sesuai dan sebagainya. Barulah betul, barulah orang cinta kat kita, orang sayang kat kita. Itulah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu saja, satu kita amalkan, dapat 2 cinta daripada Allah Subhanahu wa taala dan cinta daripada manusia. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah membantu kita untuk lebih zuhud dekat dunia ini. Allah memberi hidayah kepada kita supaya kita dapat adaptasi zuhud dalam dunia ini untuk kita berjaya di dunia dan akhirat, insya-Allah. Jadi saya rasa setakat itu sajalah tazkirah saya pada pagi ini. Mudah-mudahan yang menjadi peringatan untuk diri saya dan kebaikan untuk tuan-tuan. Jadi saya mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kesilapan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza ma illa ghafarta wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.